Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qa'idid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali tuan-tuan, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ramai hamba Allah, Allah pilih kita untuk menjadi tetamu di rumah Dia yang mulia ini. Dan dalam ramai-ramai hamba Allah, Allah masih lagi memilih kita menjadi orang-orang yang mencintai majlis ilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah pada malam ini sepotong hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala jaa a'rabi faqala ya Rasulullah اقضي بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق فاقضي بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت بني من ب100 من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 والتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 والتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدو على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dua orang sahabat Nabi riwayatkan hadis ini. Satu yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang terkenal dengan nama Abu Hurairah. Dan seorang lagi sahabat Nabi yang juga rawi kepada hadis ini, Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dua-dua sahabat ini, Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, dia berkata jaa a'rabi. Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid al-Juhani cerita, satu hari mai satu a'rabi, Arab dusun, jumpa Nabi. Arab duduk di tengah-tengah padang pasir. A'rabi maknanya Arab dusun. Arab tengah-tengah padang, kita panggil orang darat. Faqala ya Rasulullah, mai a'rabi ni, dia terus kata dekat Nabi, iqdi bainana bi kitabillah. Dia main dengan satu orang lagi, dan dia pun main dua orang, A'rabi dengan satu orang lagi. Dia main depan Nabi, dia kata iqdi bainana bi kitabillah. Dia kata tolonglah ya Rasulullah, tolong putuskan hukum
di antara kami dua orang. Bila dia kata lagu tu, faqama khasmu, bangkit laki-laki hak duk berhujah dengan dia tadi. Dia main dua orang, main depan Nabi. A'rab ini buka mulut dulu. Dia kata, iqdi bainana bi kitabillah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku mahu kamu, wahai Rasulullah, putuskan keputusan apa hak jadi masalah di antara kami dua orang, berpandukan kitab Allah. Kawan ni pun hak main dengan Arabi ni pun dia bangkit. Dia kata apa? Faqala sadaq, betul. Macam dia ni kata, faqdi bainana bi kitabillah. Aku pun mau keputusan yang kamu nak buat nanti, wahai Rasulullah, keputusan itu base kepada kitab Allah. Faqala al-A'rabi, maka A'rabi ni dia buka cerita dekat Nabi. Dia kata, inna bani kana asifan ala hadha. Dia kata, anak aku laki-laki, dia ni kerja sebagai kuli kepada dia ni. Dia cerita dekat Nabi, dia kata, inna bani, anak laki-laki aku kana asifan ala hadha. Dia kerja sebagai orang upahan kepada dia ni, jadi kuli dia. Makna dia, hak aku bawa main ni majikan anak aku. Begitu. Fasana bimra'atih, anak aku sudah terlanjur, jadi terlanjur berzina dengan bini dia. Di zaman Nabi lah kan, anak aku kerja dengan dia, dan anak aku sudah pun berzina dengan bini dia ni. Fazana bimra'ati, dia sudah zina dengan bini dia ni. Anak aku bujang, perempuan ni menikah dah, ni majikan ni, dia ni lah laki kawan ni. Faqalu, bila jadi lagu tu, mula-mula aku dengar orang duk bersembang. Faqalu li, ramai orang kata dekat aku bagi pendapat. Dia berkata, Allah menikah rajum, Abiha anak kena rajam. Aku tak tahu. Aku bila dengar orang kata lagu tu, Allah menikah rajum, anak habis. Macam ni punya kes, dah lah kawan ni bagi upah dekat dia. Dia khianat pula kepada majikan dia. Kalau ikut betul-betul hukum, memang dia ni kena rajam. Dia ni pun dengar-dengar lagu tu, dia takut. Dia kata, dia habaq lagu tu dekat aku. Fafadaitu ibni min bimi'atin minal ghanam wa walidah. Nak elok daripada kena rejam, mengikut apa orang duk cakap ni, termasuklah dia ni bagi tahu. Nak elok daripada ni, aku takut anak aku mati kena rejam, maka aku pun fadaitu ibni min, aku sudah tebus hukuman itu dengan bayar bimi'atin minal ghanam, 100 ekor kambing. Aku susah payah pergi cari duit untuk dapatkan 100 ekor kambing, dibeli bagi tebus supaya anak aku tak kena macam orang duk sembang. Aku duduk jauh, kami duduk di tengah-tengah padang pasir, tak boleh main selalu ke sini. Orang duk sembang kata hukuman nak kena dekat anak aku rejam. Aku pun tak fikir lah pada masa tu perempuan ni macam mana. Maka ikan itu tak mau fikir panjang dah. Dia kata, aku terus pergi cari 100 ekor kambing. Fadai itu aku sudah tebus dengan tebusan macam tu, supaya kes ni tutup dan tak ada sembang. Bukan kakak aku bagi 100 ekor kambing. Dia kata, wa walidah, dan aku sudah bebas satu hamba. Summa sa'altu ahlal ilm. Ini penyakit manusia. Dah lepas aku tebus dengan 100 ekor kambing, bebas ada hamba seorang, lepas tu aku duduk melemuk seorang-seorang, tak selesai nak buat. Selang beberapa hari lepas tu, sa'altu ahlal ilm, aku pergi tanya alim ulama pula. Jangan kita lah, buat dah, suruh tanya ustaz. Ustaz ni macam mana ni, saya punya pelaporan ni macam mana? Kita nombor satu, kita mau tanya laporan ni. Laporan kita tanya. Dia memang macam tu kita ni. Buat dah terlajar dah, ustaz macam mana ni, saya punya. Sama lah macam kes ni.
Dia tak tahu dah nak buat apa, dia terus pergi ambil jalan pintas, ambil seekor kambing, 100 ekor kambing dengan bebas satu hamba perempuan, habis selesai. Lepas tu baru fikir, aku jumpa dengan alim ulama, sa'altu ahlal ilm, aku pergi tanya dengan satu alim, faqalu, banyak di kalangan alim ulama aku tanya, faqalu, maka semua jawab dengan jawapan yang sama. Apa dia? Depa jawab, innama alabnika jaldu mi'ah. Sesungguhnya anak hang mengikut hukum Islam, dia kena sebat 100 rotan. Sebelum duduk dengan orang sembang kata nak kena rejam, tapi aku duk pergi refer kepada orang alim, semua jawab anak hang ala benika jaldu mi'ah, dia akan kena sebatan sebanyak 100 rotan, bukan mati. Pasal anak hang tak menikah lagi, pasal anak hang ghair muhsin, anak hang tak menikah. Bila orang alim bakat dia bagi tahu lagu tu, dia pun bagi tahu lagi. Dan yang kedua, anak hang akan kena wa taghribu an, dan setahun kena buang kawasan, buang daerah. Maksudnya keluar daripada kampung. Bila aku pergi tanya orang-orang alim, semua jawab lagu tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, so hari ni aku jumpa kamu wahai Rasulullah, nak confirm betul-betul mengikut kitab Allah macam mana. Kawan ni nak majikan pun duduk tunggu je, dia tak puas hati. Kawan ni pun tak puas hati, pasal duduk dengar kata orang alim kata tak kena rejam. Dia ni pula, dia kata orang ramai semua kata kena rejam. Hak dengar orang kata ni cukup banyak lah dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Sampai hari ni yang kata hukum agama ni, sebahagian daripada kita cari hukum agama dengar-dengar. Aku dengar orang kata lagu ni. Sekali dia ni pula, aku dengar orang kata lagu ni, dah rusuk dah pergi cari hukum. Sama macam kes ni, bila Nabi SAW dengar dia mengadu lagu tu, faqala Nabi SAW, Nabi kata la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, sesungguhnya aku akan putuskan hukum di antara hamba dua-dua berpandukan kitab Allah. Ammal walidah wal ghanam, adapun hamba yang dah bebas, wal ghanam, dan 100 ekor kambing yang sudah tebuih, faradun alaih, balik kepada milik hang. Nabi kata dekat Arabi ni, kambing yang dah hang bagi kepada dia ni, hang kena bagi balik dekat dia. Dan al-walidah, dan hamba perempuan itu balik kepada kamu, bukan dibebaskan. Maknanya hukum hak tu tak pakai. Nabi sambung lagi, Nabi kata wa 'ala banika jaldu mi'ah wa taghlibu an, dan anak hang mengikut apa yang mengadu ni, anak hang kena 100 rotan tengah belakang, dan juga dibuang dari daerah. Nabi kata lagu tu, habis kisah selesai. Wa amma anta ya Unais, orang suruhan Nabi, nama dia Unais. Nabi kata dekat dia, wahai Unais, li rajulin, ni untuk laki-laki ni, hak menikah ni, fardu ala imraati hada. Nabi kata dekat dia, esok pi waktu pagi pi rumah dia, pi untuk jumpa bini dia. Fardu ala imraati hada, pi untuk jatuhkan hukuman kepada bini dia. Farjumha, hukuman dia rejam, kerana dia zina dan dia sudah bersuami. Faqada 'alaiha Unais, esok pagi Unais pergi, farajamaha, maka dia rejam perempuan ini mengikut hukum Quran. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca hadis ini banyak manfaat yang kita boleh ambil. Banyak daripada hadis yang kita baca ni, tuan-tuan, cukup banyak istifadah manfaat yang kita boleh ambil. Nombor satu, hukum Allah satu ketetapan yang pasti tak berubah. Hukum Allah, hukum yang tidak boleh direka-reka oleh siapa. Siapa pun tak boleh bagi pendapat yang bukan Allah kata, tak boleh.
Nombor dua, daripada hadis ni dapat kita faham apa dia? Bila sangkut dengan hal-hal hukum agama, hukum Quran dan hadis Nabi, tolong refer kepada orang-orang yang ada kemampuan untuk memahami hukum. Jangan tanya orang awam. Nanti dia akan keluar fatwa, aku rasa. Kita jangan, dalam bab-bab hukum, kita jangan tanya kepada orang awam. Nanti ramai yang akan bagi jawapan yang menyedakkan hati kita. Dan kita pun memang macam tu lah tuan-tuan. Contoh. Heboh dengan ASB, heboh dengan apa semua ni. Dah, kita, kebanyakan kita tuan-tuan, kita bukan nak cari hukum, tapi kita nak jawapan yang boleh sokong apa yang kita mahu. Maka kita akan pilih jawapan. Apatah lagi kalau ramai pula kawan-kawan kita, hak kenalan-kenalan kita yang boleh backup apa hak kita mahu. Dah sampai satu tahap nanti dia jadi rosot. Masa tu kita refer pada orang agama baik. Banyak benda tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, benda yang berkaitan dengan hukum, ramai daripada kita ni dia lebih kurang. Dan bila benda tu dah jadi rusuk dah, jadi tak boleh nak buat apa dah terbukti dah kata benda tu haram di sisi syarak contohnya, masa tu baru kita jadi nak buat lagu mana ni kita punya yang dividen tu macam mana? Ada betul. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, Nabi nak gambarkan, Nabi nak bagi tahu kepada kita daripada hadis ni tuan-tuan, Nabi nak bagi tahu kata apa? Hukum Allah tegak, dia tidak memilih siapa-siapa. Dia tak pilih bulu, dia tak pilih jawatan, dia tak pilih pangkat. Yang ni, yang kata hukum Islam. Sebab tu tuan-tuan, orang yang takut kepada hukum Quran, hukum Islam, hukum daripada hadis Nabi ni, siapa tuan-tuan? Orang yang salah atau orang tak salah? Orang salah. Sebab orang-orang yang kalau sekiranya dia tak ada salah apa, tak takut. Ni macam ni kes ni tuan-tuan. Teranaya kalau Arabi ni tak boleh jumpa Nabi, naya dia. Naya pasal apa? Pasal dia tu berjawatan tinggi, dia duk bayar gaji. Kalau ikut akal, dia ni dah jahat dia. Dah lah orang bayar gaji dekat hang. Hampir khianat dia pula dah. Hampir zina dengan bini dia. Akal kata apa? Mana jahat? Jahat dia ni. Akal kata. Tapi Islam satu agama yang turun rahmatan lil alamin. Dia bagi rahmat. Islam, keputusan yang main daripada Islam, dia tidak pilih golongan. Dia tak pakai emosi, dia tak pakai ikut rasa, dia tak pakai ikut logik. Bulan-bulan orang bayar sampai 500, 800, tapi makan tuan. Ni macam pagar makan padi. Akal kita. Tapi Islam bila dia main bagi keputusan, tengok ni Arabi ni, dia ambil satu tindakan yang bijak selepas daripada dia rasa dia dinayang, dibuat nayang. Dia pergi jumpa Nabi, Nabi bagi jawapan. Macam mana alim ulama yang dia tanya sebelum tu. Makna dia, keadilan itu ada dengan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekurang-kurangnya ada 4 kebaikan yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Mudah-mudahan tuan-tuan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazi jilid 18. Tuan yang ada kitab, buka pada muka surat 164. 164 di bawah sekali. Kita dah masuk sikitlah tajuk bab majaa fi hurmatis salat. Bab yang cerita tentang membesarkan sembahyang dan memuliakannya. Kita masuk dah sikit hari itu tuan-tuan. So malam ni kita sambung dengan hadis Nabi di bawah sekali. An Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar fa asbahtu yawman qariban min wa nahnu nasir. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Katanya adalah aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan yang jauh
Di dalam beberapa hari pula, Muaz satu ketika dia kata, aku bermusafir dengan Nabi. Dan dia kata, tiba-tiba jadi aku pada satu hari berhampiran daripadanya. Maksud dia bukan Muaz seorang, ramai lagi sahabat lain dalam safar, dalam musafir. Tapi nak jadi cerita, dia kata satu hari aku dekat dengan Nabi dalam perjalanan itu. Begitu. Tiba-tiba jadi aku pada satu hari berhampiran daripadanya, padahalnya kami berjalan sama-sama. Kata Muaz, di dalam itu jatuh dalam hati aku mau bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya apa suatu yang besar faedahnya bagi aku. Ini yang kata sahabat Nabi. Dan inilah amalan yang ulama-ulama suruh kita buat. Apa dia? Bila kita duduk dengan orang-orang alim, jangan lepas peluang minta wasiat. Tok Guru bagi satu wasiat dekat saya. Walaupun dia bagi satu wasiat yang kita tahu dah, tapi lain kalau kita dapat daripada orang-orang alim ni. Tuan pernah mengaji pondok, tuan pernah mengaji dengan orang-orang yang hebat ni, alim-alim ulama ni, yang pernah ada peluang pergi mengaji sampai ke Yala, ke Fatani sana. Kita jumpa dengan bapa-bapa ni, ada Tok Guru hebat-hebat ni. Kalau peluang daripada dia, tuan-tuan, walaupun kita tahu dah yang kata Qiyamul Lail tu bagus, kita tahu Qiyamul Lail ni itu syiar orang soleh, itu tanda kalau orang tu dia soleh, kita tahu. Tapi kalau wasiat tu mai daripada guru kita, ambil pula peluang kita khatam kitab dengan dia, kita minta satu wasiat daripada dia. Kita kata, Tok Guru, aku mau satu wasiat yang sangat berguna kepada aku nak pegang, aku nak amal sampai mati. Dia pegang bau kita, dia kata wasiat kepada hang, jangan tinggal dia boleh setiap malam. Tuan-tuan dapat wasiat aku ni, dia rasa sampai ke dalam. Tuan-tuan tak bangkit je, dia jadi satu macam. Ini semua ni pengalaman, cerita kawan-kawan, cerita-cerita orang-orang yang dapat wasiat daripada Tok Guru. Dulu berpeluang untuk mengaji bidang-bidang Quran ni. Habis khatam Quran, memang menjadi amalan orang-orang yang khatam hafazah Quran ni, dia akan dapat beberapa wasiat daripada guru dia. Dan lagi istimewa kalau wasiat itu ditulis di belakang Quran yang dia hafal. Ditulis di belakang tu. Dia tulis hari, tarikh, Syekh ni aku ijazahkan bacaan Al-Quran dengan sanad riwayat Hafan Asim. Lepas tu dia tulis wa waffaqahullah, mudah-mudahan Allah sama dengan dia dalam setiap hafalan dia hafal semua ni. Dia tulis lain sekali, aku wasiatkan kepada dia untuk mengkhatamkan Quran. Contoh dia tulis seminggu sekali. Dia tulis atas Quran hak dihafal depan dia. Kita akan bawa Quran, kita bagi dekat dia, dan kita akan hafal. Quran yang kita guna sebagai rujukan hafalan kita tu, dia tulis Quran tu simpan. Dan setiap kali kita baca Quran, tambah pula baca Quran tu, dia nanti tentu rasa, aku ni dah 5 kali jemaah dah tak ada ni. Nampak? Ini yang kata wasiat. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, memang mereka akan ambil peluang tu. Bukan selalu boleh duduk rapat dengan Nabi. Banyak yang kata sahabat-sahabat Nabi ni ramai. Tapi kalau ada peluang duduk dengan Nabi, tengok kata Muaz bin Jabal, dia kecil lagi. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia duduk pintas dalam hati dia. Dia kata apa? Aku nak tanya satu soalan, aku nak minta satu wasiat yang besar faedah dia kepada aku. Dia kata, bila sudah tetap dalam hatiku demikian, aku tampillah bertanya. Aku tetapkan pendirianku nak luah dekat Nabi, nak minta nasihat Nabi. Terus pergi depan Nabi. Faqultu ya Rasulullah, dia kata akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Maksud dia, maka kata aku ya Rasulullah, khabarkan kiranya pada hamba dengan amal yang jadi boleh hamba masuk syurga dengan sebabnya, dan jauh hamba daripada neraka, supaya hamba amalkan sebagaimana sabda Tuhan hamba. Sebagaimana sabda Tuhan hamba itu,
Dia pergi depan Nabi, dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni, boleh tak khabar dekat aku bi'amal, satu amalan yudkhiluni al-jannah, aku boleh masuk syurga dengan amalan tu. Bukan takat tu, wa yubaiduni minan nar, aku nak selamat daripada neraka. Bagi satu amalan." Tuan-tuan, kalau kita fikirlah, Muaz bin Jabal langsung dapat tarbiyah daripada Nabi. Anas ibn Malik ni langsung dapat tarbiyah daripada Nabi. Abdullah bin Abbas, walaupun sahabat-sahabat yang muda-muda, yang kecil-kecil, yang masih muda, langsung dapat sentuhan tarbiyah Nabi. Tapi pasal apa, bila ada peluang, dia akan pergi tanya Nabi, apa dia amalan yang boleh aku pegang special dalam banyak-banyak amalan. Dalam banyak-banyak amalan, hatta orang ngaji pada Nabi ni nak satu, ataupun satu kesimpulan daripada amalan tu. Macam tu. Dia tanya Nabi, bila didengar oleh Nabi SAW akan pertanyaan seorang sahabatnya demikian itu, maka ia pun lalu menyambutnya dengan segeranya. Nabi terus jawab. Nabi tidak pernah kecewakan siapa-siapa. Hatta kita baca hadis, tuan-tuan, kalau orang minta barang, Nabi tak ada, Nabi akan berhutang barang tu untuk bagi pada orang yang minta dekat Nabi. Tu yang kata Nabi kata. Kita ada, buat sorok habis. Nak pinjam periuk hari tu, kata buat jiran-jiran kan. Hari tu hang buat apa nama nasi lemak kuih kan, tak nak pinjam periuk boleh tak? Kami tak ada. Dia kata tak ada. Dia kata anak di kampung tu, anak di taman tu, dia main ambil hari tu ni. Padahal pembohong tu ada. Taubat aku tak bagi. Anak pergi beli sendiri, hang dekat kan nak pergi Padang Besar. Aku pergi beli sampai tanah tu, cak apa-apa kan, tak bagi. Padahal jiran. Oh itu kalau pergi kenuki sama-sama baik, tapi tak bagi. Lain-lain, dia kata kita ni dengan Nabi jauh, kita dengan sahabat-sahabat Nabi jauh, apatah lagi kita dengan Nabi SAW jauh. Main hujung bulan, kalau orang boleh minta derma untuk punca, nanti kena semua gitu kan. Dia dah hantar di bahasa lah 20 hari bulan, 5 hari lagi hantar dah. Aku pun duk cekik ni, tak tahu nak cekik apa. Kita jadi ni, betul apa? Kita tak ada apa nak bagi. Kalau kita ada pun kita tak bagi, tambahlah kita tak ada. Nabi SAW, orang susah main jumpa dia, minta dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku perlu ni, perlu." Nabi tak ada. Melainkan Nabi terpaksa berhutang. Nabi akan berhutang dengan kawan tu untuk bagi kat dia. Habis tuan-tuan, dapat tak masuk Islam, mana akhlak Nabi? Tak payah ceramah sejam. Tak payah kita ceramah sejam setengah, forum perdana. Akhlak Nabi saja tuan-tuan. Bukan sikit yang masuk Islam, mana akhlak Nabi. Sampai ada hadis yang menyebut, Nabi kata apa? Barang siapa yang mati, Nabi kata pada ketika itu, dan dia menanggung hutang, maka aku akan menjadi pengganti dia. Maksudnya aku jamin, aku akan bayar hutang bagi pihak dia. Memang mengadu dekat aku, kalau perlu aku akan tolong dia, dan aku akan berhutang pula atas nama dia, bagi dia lepas. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan abang kata apa? Nabi tak pernah kecewakan siapa-siapa bila ada orang minta. Macam cerita dalam hadis ni, bila sahabat ni Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tanya Nabi, terus Nabi jawab. Nabi kata, "Qal laqad sa'altani an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Nabi kata sabdanya, "Demi sesungguhnya telah engkau tanya akan aku daripada satu perkara yang besar lagi penting." Cerita nak masuk syurga, tak mau neraka ni cerita besar. Cerita matlamat akhir esok. Kaya di dunia, hidup senang di dunia, keluarga besar di dunia, pekerjaan hebat di dunia, ni semua baru duk jalan Nabi. Matlamat akhir esok. Cerita hak matlamat ni, misi ni tuan-tuan, ni cerita besar. Matlamat orang Islam ni, habis dah lepas sembahyang, lepas buat ibadah, segala rukun Islam sempurna apa semua ni, cerita besar. Nabi kata, kamu tanya ni. Tapi Nabi kata, dan tetapinya sesungguhnya
cerita besar ni mudah menyempurnakan dia bagi orang yang dimudahkan dia oleh Allah atasnya. Cerita besar, cerita susah. Tapi bukan nak abang kata besar, susah tak boleh masuk syurga. Ada. Wa innahu la yasir ala man yassarahu Allah alaihi. Nak masuk syurga ni cerita kalau Allah mudah. Tengok ini 10-15 tahun dulu untuk jadi penyanyi atas pentas. 20 tahun dulu hibur orang dengan pakaian mendedah orang. Dulu cerita zaman jahiliah. Tapi hari ini gerakan dakwah orang-orang yang balik kepada Islam ni lebih dahsyat daripada kita. Kita ada bagus ni. Baguslah kita kata cara-cara orang awam. Tak dah lah, tak pernah lah terajak tu pergi buat dosa besar ke, zina ni jauh lah tuan-tuan. Hak memang majik pada sampai ni tuan-tuan, insyaAllah. Mau nak terajak sampai teratur sangat ni, kira tak tahu nak abang lah. Boleh carilah ada, tapi satu dalam 1000 kot kalau ada. Hak nak pergi buat dosa besar sampai pergi duk bunuh orang, sampai duk, ini semua tuan-tuan tak ramai. Daripada orang-orang hak jenis memang duk main mengaji, main masjid apa semua ni. Tapi siapa sangka tuan-tuan, orang yang kalau 20-15 tahun dulu dahsyat kita tengok dia. Masa tu kalau kita tengok dia, kita nanti kata apa dia? Pelingkuh. Dia ni duk pelingkuh anak-anak kita ni. Dia ni lepas dulu ni. Tuan-tuan, Allah nak bagi kepada satu orang tu kalau nak masuk syurga, walaupun di hujung-hujung umur dia balik. La yasir ala man yassarahu Allah alaihi. Dia jadi mudah lah. Lepas tu tuan-tuan takut dia tu guru sebut, Ustaz, pasal apa lah saya ni malas sangat lah. Bila ni waktu sembahyang dia buat balok. Ini problem. Jadi malas, jadi payah, jadi nak gerak pada ibadat jadi susah. Yang ni tanda Allah Subhanahu Wa Taala dia tak pandang dengan pandangan rahmat hamba ni. Sebab hadis sebut kalau Allah nak satu hamba jadi ahli syurga, la yasirun ala man yassarahu Allah. Setiap apa pun jadi senang. Katalah tuan-tuan, kalau Allah nak dia ni masuk syurga kerana sedekah, dan dia akan masuk daripada pintu orang-orang yang masuk syurga kerana sedekah, dia akan jadi senang dengan sedekah dia. Hamailah kira seluruh poket lagi. Habang kata nak buat masjid apa semua, ada bukti apa semua, ada sijil apa, ada job dengan bukti apa semua, main. Kita pun tak ada syak apa semua dah. Bukan kata 10, bukan kata 100. La yasirun ala man yassarahu Allah. Kalau dia nak jadi ahli syurga kerana sedekah dia, 1000 dia buat pulang lala tu. Dah pernah jumpa tuan-tuan? Saya duduk tuan-tuan, ni cerita pengalaman lama tahun 2000, 14 tahun dulu. Zaman nak pergi dulu tuan-tuan, kita ni bukan main daripada keluarga senang-senang. Bila dapat kelayakan nak sambung pelajaran ke Timur Tengah, belajar besar. Tiket kapal terbang ribu-ribu. Nak belanja lagi, nak sewa apa semua ni. Jadi satu orang perlu lebih kurang untuk mula-mula ni, kita katalah lebih kurang 5-6 ribu ringgit. Oh, kita tak ada duit banyak tu, adik-adik nak mengaji lagi. Jadi pakat dengan kawan-kawan ni, pergi jumpa orang-orang kenamaan, orang-orang yang ada kemampuan lebih ni, buat alumni. Lepas tu pergi buat brosur apa semua ni, pergi duk edar. Macam-macam kita jumpa manusia tuan-tuan, tak mau bagi ni tuan-tuan. Dia nanti goreng kita sampai hari. Dia kata saya baru je dia kata baru. Tak mau bagi tu. Baru ni sekolah tahfiz mana dia kata silap main lambat sikit abang kalau ustaz di main awal dapat. Kita ada kata latihan nak bagi ke dah, tak bagi abang tak bagi. Tuan-tuan abang nak sekolah tahfiz apa main bagi komuni saya apa musain cek apa semua. Lepas tu bulan lepas ni lah nak bagi ke dah. Tengok buka kedai mah. Hebat, kereta parking depan kereta besar. Tapi tak sama tuan-tuan. Allah nak tunjuk ni, yang kata Allah nak tunjuk. Kita duduk di tempat yang susah, kita pergi minta bantuan ni semua tuan-tuan. Kita pernah jumpa orang-orang yang tak teramana tuan-tuan. Buka kedai runcit bawah komputer. Brosur tu tak tahulah macam mana boleh pergi kedai dapat bagi personal.
Dia main jumpa, dia kata nak bagi banyak tak boleh, tapi saya nak bagi ya. Dia bagi. Dan jumlah dia bagi itu tuan-tuan, kalau tengok dengan meniaga, dengan surat apa, meniaga coklat, meniaga gula-gula lagu tu tuan-tuan, dengan kawan aku kat kedai mai tadi. Kedai mai tadi nak bubuh 50 pun tuan-tuan. Dia syarat dulu kat kita goreng dulu. Tapi saya bagi juga 50. 50 nak kongsi 8 orang. Nak kapal terbang, boleh kata naik pun tak boleh lagi. 50. Tak apalah, alhamdulillah orang bagi. Tapi Allah nak tunjuk tuan-tuan, jiwa tu besar. Ini yang kata jiwa orang yang besar. Kalau Allah nak mudahkan dengan jalan sedekah, dia akan jadi mudah. Tak ada dalam paket ni. Ustaz boleh tak ikut saya di kebek? Saya nak bagi kat saya bukan boleh jumpa dulu dia kata. Nak bagi juga. Allahu Akbar. Kita ni dalam hati ni tuan-tuan jadi apa? Terharu. Dia jadi nak teriak tak teriak, dia jadi sungguh dulu. Rasa macam silap pula aku minta kat dia ni. Jadi aku tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah nak mudah satu orang tu dengan masuk syurga pada sembahyang. Tuan-tuan tengok dia akan jadi ahli sembahyang. Allah nak mudah satu orang tu masuk syurga kerana apa? Kerana sebab-sebab kebaikan lain, Allah akan mudah jalan tu. Nabi kata dekat sahabat dia yang nama Muaz ni, kamu tanya aku benda besar, dan benda yang besar ini akan jadi mudah kepada orang yang Allah mudahkan. Maka ambil olehmu, amalkan dia supaya dapat kamu seperti yang kamu kehendakkan dan kamu perkatakan itu. Nabi kata, ambil ini sebagai wasiat. Kata Nabi SAW, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Iaitu engkau sembah akan Allah, yakni engkau besarkan dia dan jangan kamu sekutukan dengan sesuatu dengan dia. Kamu i'tiqad selama-lamanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku itu Rasulullah. Nabi sebut ni semua tuan-tuan rukun Islam. Saya nak skip yang ni. Nabi sebut nombor satu sekali rukun Islam. Hak jadi rukun kepada kita, hak jadi orang Islam ni, pegang betul-betul, amal betul-betul, jangan bagi ada cacat. Ada orang tuan-tuan, dalam bab-bab lain dia boleh, tapi sembahyang dia cerai. Kadang-kadang dia jadi ni tuan-tuan. Perjuangan Islam hebat, wakafkan diri untuk Islam dahsyat tuan-tuan. Siang malam dakwah. Tapi mai tang sembahyang tu dia pergi jadi. Kita dah lihat dari daya sendiri. Ini hadis tu buku duk sebut. Kita ni, dia kata, kita ingat, kita ni mengaji, hafaz Quran, hafaz hadis Nabi, wakafkan diri untuk ilmu sampai dekat-dekat 10 tahun, jadi orang alim. Dia cerita dekat orang dia. Lepas tu esok kita masuk dalam masyarakat, kita dakwah, kita ajak orang kita dulu ni. Satu benda je kalau Tuhan nak hina kata tu orang, nampak kehinaan tu pada dia, dan dia tahu dalam banyak-banyak benda dia tak boleh buat satu. Dia jadi liat dengan ibadat sembahyang dia. Dia jadi tak manis dengan puasa yang dia buat, walaupun puasa Ramadan tak wajib. Padahal hak lain dia boleh buat. Benda-benda dia panggil ibadah umum, ibadah masyarakat, ibadah untuk khidmat dekat orang ramai, ibadah dia boleh, tapi hak ni. Lepas tu Nabi pegang, dia kata Muaz, Nabi kata Muaz, pegang yang ni betul-betul. Rukun, hak rukun kita ni, rukun orang Islam, rukun Islam ni, pegang yang ni betul-betul, daripada 1 sampai 65. Lepas tu baru aku nak bagi tahu yang lain. Habis tuan-tuan, kita ringkaskan yang tu, tuan-tuan tengok perenggan yang bawah tu. Kata Muaz lagi, thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail syi'arus salihin. Maksud dia, kemudian Muaz kata bersabda Nabi SAW lagi bagi aku. Lepas Nabi sebut rukun Islam, Nabi sabda lagi, maukah kamu wahai Muaz, aku tunjukkan bagi kamu atas segala pintu kebajikan, yakni sunat-sunat yang diperbuat lain daripada fardu. Yang tadi fardu,
Lepas tu fardu ni tuan-tuan, kalau boleh jangan ada cacat sikit pun. Dan saya tuan-tuan ikhlas sebut dah, kita cukup gabung dengan orang-orang awam yang kadang-kadang mengalahkan orang-orang yang ada ilmu agama banyak-banyak. Contoh satu je tuan-tuan, masuk waktu semayang. Bukan takat semayang tu dia jaga betul-betul, dengan wirid dia pula lagi. Duk atas tikam saja tu punya lama. Kalau habis semayang-semayang sunat di rumah tu, kalau dia semayang je tuan-tuan, pada orang awam je buat benda. Tapi kuat Tuhan bagi ni lah kata la yasir ala man yassarallahu alaihi. Dia jadi mudah. Dia boleh semayang dengan wirid semua package lengkap sejam. Kita duk fikir aku duduk selama 5 minit, bukan 5 jam, 5 minit. Habis-habis kira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh dengan diri dengan teruk. Tak boleh tahan. Kita. Tapi ada orang yang boleh ikhlas dengan ibadat ni cukup. Nabi kata dekat Muaz, nak tak kamu, aku bagi tahu kepada kamu pintu kebaikan lain daripada fardu, yakni yang sunat. Bermula Nabi kata puasa itu perisai yang memeliharakan diri daripada kena azab Allah. Ni kita nak masuk dah Rajab, Syaban, Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan ini di antara bulan-bulan yang Allah akan bagi kekuatan kepada mana-mana hamba untuk beramal dengan puasa-puasa sunat sebelum masuk Ramadan, Rajab dan Syaban. Walaupun tidak warid daripada hadis yang menyebut Nabi puasa secara direct, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, ambillah yang kata amalan sunnah yang Nabi banyak berpuasa dalam bulan-bulan ini. Banyak. Syaban ini di antara bulan yang Nabi banyak puasa selain daripada bulan Ramadan. Kita baca dalam kitab kita kuliah subuh. Kita pun tahu, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kalau kita tak tahu sangat pun, Isnin Khamis kita tahu itu sunat. Buat, tak boleh buat banyak, buatlah sikit. Biar dia mudawamah. Agama kata mudawamah, maksud dia apa? Mudawamatul amal. Dia panggil amalan yang berterusan. Saya ustaz, saya boleh Isnin je, sebulan saya ambil 2 kali Isnin, alhamdulillah, buat. Sampai satu tahap Allah bagi lagi kekuatan 4 kali Isnin sebulan. Allah boleh bagi lagi umur 45 esok, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Tuan-tuan, setiap benda yang kita buat berulang kali, apa pun, kalau tuan-tuan ni jenis baca Quran rajin, baca Quran itu jadi mudah pada kita. Tak jadi tuan-tuan tengok anak-anak hafal Quran, Pi tanya orang-orang yang duduk dalam bidang ni, mereka boleh baca sekali duduk sila berapa juzuk. Biasa bagi orang-orang budak-budak tahfiz tuan-tuan, ini cerita orang hebat. Biasa, menjadi amalan biasa bagi budak-budak yang hafal Quran ni tuan-tuan, menerah dia bagi. Hak dah hafal dah, dia akan duduk sekali sila paling kurang juzuk. Tu kira sikit. Sebab sejuzuk bagi dia hanya 40 minit dan mungkin 30 minit saja. 20 muka surat. Satu muka surat, dia lancar, dia dah hafal, dia akan baca dengan lebih kurang 5 minit satu muka surat. Makna dia paling lama dia akan ambil masa berapa? 2 kali dia. Dan ada orang boleh baca 40 minit, paling lama sejam suku, sejam setengah. Kita sejam baca semuka. Pasal setahun sekali baca. Main bulan Ramadan dah. Aku malam pertama tadarus masjid, Baqarah aku boleh hilang, Ali Imran boleh gagal, tapi An-Nisa aku nak lari. Pasal aku malu kau orang tadi bila aku baca bunyi tak baca Quran, bunyi macam siapa kata hang baca apa? Tak baca Quran. Duduk orang tak boleh nak pergi tu kan. Nah, wal muhsanat, kawan tengok wal muhsanatu mana esok tak main. Dia kata malu, dia kata nak baca. Pasal apa jadi gitu? Pasal tak baca. Kalau doa hafal dah, tak baca kita baca Fatihah dah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada tuan baca Fatihah alhamdulillah, tak boleh.
Tak ingat. Tak ada. Pasal apa boleh macam bagi orang lancak dulu? Pasal tu tiap-tiap hari. Contoh Quran, contoh puasa, contoh ibadat apa kita buat tuan-tuan. Nabi kata apa? As-sawmu junnah. Puasa sunat lain daripada hak fardu. Yang kamu buat wahai Mu'az, itu menjadi perisai yang memelihara diri daripada kena azab Allah. Kerana dengan puasa itu lemah nafsu. Orang puasa, nafsu dia akan turun. Dan dia boleh rasa. Dia boleh rasa. Kalau dia dengan isteri puasa, dua-dua boleh rasa. Dan betapa boleh rasa hampirnya dengan Allah dalam ibadah puasa ni tuan-tuan. Orang puasa, orang yang puasa di siang hari, esok Ramadan kita rasa boleh baca Quran di siang hari walaupun mulut kering, tekak kering, tak boleh minum air, tapi boleh. Nafsu lemah. Lah tak boleh, pasal nafsu tak sabar kena nasi kanak. Lagi kena pula roti telur apa lagi. Nafsu dia tinggi. Dia tak boleh, nafsu dia tak rendah, nak buat apa pun tak boleh. Tu punca kita tak boleh buat ibadat pada bulan lain. Ramadan boleh. Buka puasa makan ala kadar yang takut lagi, sujud lagi, terkeluar balik apa semua, makan patut-patut, main sembahyang. Sembahyang dengar tazkirah boleh, padahal lapang. Ada lapang sikit tu, tapi tahan. Tak pergi makan pula. Esok puasa pula. Kuatnya orang Islam puasa pada bulan Ramadan, lapang atau nak lapang tuan-tuan, hak menyogo dengan meniaga dia, hak duk pergi tawaf pada Ramadan, tawaf pada Ramadan, hak macam-macam. Main bulan-bulan macam ni tuan-tuan. Pukul 3 petang nak kena landing, tak boleh, ngantuk. Nampak tak tuan-tuan ni yang kata nafsu. Nabi kata kerana dengan puasa itu lemah nafsu dan tertegah diri daripada memperbuat beberapa banyak perkara yang menyukakan syaitan. Dengan kerana itu sudahlah panas hatinya dan hilang sukanya. Bila banyak yang kata makan dan minum akan menyebabkan, ulama kata hati akan jadi panas dan tak gemar pada ibadah. Dia tak tenang. Bentuk ibadat dalam bulan Ramadan dia lebih tenang. Tapi tak ramai daripada kita bila keluar daripada Ramadan, dia ambil manfaat adalah Ramadan tu supaya dia rasa pada bulan lain. Tak tenang. Yang kata kita ni tengok. Dan bermula sedekah itu memandang dia akan dosa dan kesalahan seorang yang mengerjakannya. Lebih sebut lagi, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Bermula bandingnya itu ialah seperti memadam api akan air. Maksud dia, api itu dipadam oleh air. Nabi buat bandingan. Melainkan segala dosa besar tidak hapus dia, melainkan dengan taubat. Jadi taubat. Dosa besar tidak ada jalan keluar melainkan taubat. Sebelum matahari terbit daripada barat. Perkara pertama yang akan berlaku di akhir zaman sebelum mai tanda-tanda besar yang lain ialah tulu'us syams min maghribiha. Matahari akan terbit daripada barat. Bila dalam kitab sebut Mazi ada hadis-hadis yang menceritakan bila manusia jadi leka dan ralih tak tahu, tak sedar, malam pergi jadi panjang. Malam panjangnya patut pagi dah, tapi tak cerah-cerah lagi. Sebut dalam hadis. Panjangnya malam sebelum matahari nak terbit barat tu panjang. Hak tidur, boleh tidur. Hak ahli maksiat terus dengan maksiat mereka. Hak macam-macam ni hak disebutkan. Maka akhirnya orang-orang yang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang beribadat pada Allah sedarlah. Pelik sungguh yang kata kita ni. Tak siang-siang daripada berapa jam dah. Lain tak sedar. Yang lain dia duduk kaki tidur lagi. Letih. Hak semalam dengan mabuk apa semua tidur. Lepas tu jaga-jaga sedap-sedap tak cerah lagi, boleh tidur lagi. Hak kaki maksiat. Akhirnya orang-orang yang soleh ni semua dah sedap lah. Maka semua yang hak baik-baik ni pakat cari rumah Allah. Sebut dalam hadis Nabi. Pakatlah pada masa tu duyun-duyun manusia yang baik-baik, yang soleh tak orang ni cari rumah Allah, nak berlindung, takut, beribadah, bertaubat pada Allah. Selepas daripada tu matahari terbit daripada barat.
Dah bila terbit pada barat, gelap lama lah kita ni. Hak batu-batu Bukit 7.5, 7 suku tu terbit dah, tapi tu gelap lagi. Berapa jam pula baru matahari sampai pula, terbit dah daripada barat. Sehari saja matahari terbit begitu, dan selepas itu normal seperti biasa. Apa cerita dia? Cerita dia pintu taubat dah tutup. Itu cerita. Pada masa tu hak sedang pun tak guna dah, baru sedang. Hak nak taubat pada masa tu, pergi jam ini untuk guru nak belajar mayat, tak ada guna dah pada masa tu. Dan selepas itu akan main fitnah demi fitnah demi fitnah. Fitnatul dajjal, fitnatul dabbatul ard, fitnah binatang melata keluar. Macam-macam dia cerita dalam hadis-hadis Nabi, Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Manusia jadi haru biru. Jaga tuan-tuan, ini yang kita sebut. Dan kalau tuan-tuan rajin ikut kuliah-kuliah dalam YouTube, ada ustaz yang cerita berkaitan dengan dengan fitnah di akhir zaman, tanda-tanda yang akan muncul dan sebagainya. Tujuan dia apa dia? Supaya kita bersedia. Bukan nak main gempar tapi kita takut tak boleh buat apa dah, bersedia. Bersedia lagu mana? Sentiasa dah bertaubat dengan Allah Ta'ala. Tak nanti manusia rosak semua baru dah. Ni duk jadilah. Duk balik pada Islam, balik pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik pada cerita kita tadi tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi sebut was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah kita duk bagi itu memadamkan kejahatan kita sebagaimana air padam api. Kecuali dosa besar yang tidak boleh dihapus dengan sedekah dan sebagainya, melainkan dengan bertaubat kepada Allah di samping kita bersedekah. Taubat je. Zina kena balik taubat pada Allah. Pernah duk bunuh orang, kena balik taubat pada Allah. Kena apa lagi dosa-dosa besar kita kena buat? Huququl walidain, derhaka pada mak, balik jumpa mak dan sebagainya kalau ada lagi. Kalau mak ayah tak ada dah, dulu pernah derhaka dekat mak ayah, nak buat lagu mana? Ni pun ada soalan ditanya. Ustaz, ingatlah 15 tahun dulu memanglah saya ni pergi jadi masa tu lah, masa muda, dia kata kami tapi main umur tua-tua ni sedang lah, lelaki bini pun tak mahu dah dulu. Nampak macam mana ni Ustaz, mak ayah tak ada dah. Buat kebaikan atas nama mak ayah. Ulama kata rajinlah buat kenduri untuk atas nama mak ayah kita, sedekahkan atas nama mak ayah. Orang nak buat wakaf sekaki berapa ringgit, nak buat surau ni sekaki 20-30 ringgit. Saya bagi kat mak saya 5 kaki, ayah saya 5-6 kaki. Buat atas nama mak ayah kita, pasal kita pernah dahka dulu. Tak ada cara lain. Nampak tuan-tuan yang kita baca ni, lain daripada dosa-dosa besar, insya-Allah Allah ampun dengan sedekah, dengan air wuduk kita hak 2 minit. Ni kita ambil air sembahyang yang wuduk 2 minit, dosa-dosa kecil yang kita dah buat itu. Dan ulama kata di antara dosa yang juga tidak terhapus melainkan dengan bertaubat, dan ada lagi satu, iaitu dosa kita dengan makhluk. Tidak akan terhapus melainkan mendapat halal dan maaf daripada tuan tubuh yang kita buat. Baik yang kita sebut dulu dah, ulang dulu. Orang berhutang mati dah kawan tu, tak tahu duduk di mana, waris dia ada, wajib cari waris dia. Aku berhutang dulu dengan ayah apa, dengan tok wan apa, contohnya. Anak pun tak ada lah, lebih anak, tinggal lebih cucu je. Harta tu macam mana? Harta tu jadi harta pusaka. Kami dulu sama-sama pakat-pakat berita tentang aku berhutang dengan dia apa semua, dia percaya kat aku, lepas tu aku tipu dia, buat lari duit, cerita balik. Ada tuan-tuan dalam masyarakat main nak minta maaf kepada waris, hak si mati tu tak ada lama dah. Pakcik pun dah tua dah, tak. Masa duduk muda-muda duduk tengah, masa duduk jadi broker, dia kata duduk bohong orang. Dosa kita dengan orang kena pergi cari. Tak boleh, tak jumpa dah. Buat kebaikan atas nama si mati, dia tadi juga. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan sembahyang laki-laki daripada tengah malam itu, Nabi kata ketandaan orang salihin qiyamul lail itu, yakni orang yang saleh yang mengerjakan pekerjaan sembahyang tengah malam itu, iaitu apabila sudah tidur ia pada awal malamnya, kemudian datang tengah malam, bangun ia sembahyang sekurang-kurangnya 2 rakaat dan membaca Quran atau apa-apa ibadah yang lain, zikir dan sebagainya. Adapun jikalau bukan seorang itu daripada orang yang saleh, tentulah tiada terbuatnya seperti demikian itu.
Mau kalau lihat lagi dok tanya macam mana nak buat ni ustaz, tak ada kemampuan lah, tak ada daya lah. Dia pergi jadi kunci dah jam tapi tangan dia tutup, tak rakit kak. Dengar tak jam tu bunyi, dengar, tapi dia duduk gerak pula kat jam tu. Geram dia ingat. Tutup, tidur dia. Dia ingat nak tidur 5 minit, dia pergi jadi 5 jam. Dia tu tak terbuat. Ulama kata maksud dia tanda syiar orang soleh tu tak ada. Syiar orang soleh ni ialah qiyamul lail. Nabi sebut qiyamul lail syaraful mu'min. Qiyamul lail itu kemuliaan orang beriman, orang soleh. Dan memang menjadi amalan salafus soleh tuan-tuan. Qiyam ini walaupun dia tak wajib, tapi dia wa minal lail fatahajjad bi nafilatan lak. Baik tuan-tuan kajilah ulama-ulama mujtahid ke, ulama-ulama sufi ke, memang qiyamul lail tak ingat. Dan tak pernah tuan-tuan kita baca dalam, kalau yang kajian buka suar suar min hayatil ulama atau suar min hayati salafun salih, gambaran kehidupan alim ulama dulu, anak-anak murid yang mereka cerita tentang kehebatan guru-guru mereka, tidak ada satu pun yang tak kubur dalam tulisan mereka. Mereka semuanya akan sebut di antara amalan guru-guru kami ialah berqiyam pada setiap malam. Tu nak jadi hebat ada syekh-syekh. Kalau kita kata syekh di dalam Nusantara kita ni, Syekh Fatani kan, Abdul Qadir Al-Mandili kan, bubuhlah lagi ulama-ulama kita tuan-tuan yang duduk dalam Nusantara kita ni. Haji Abdul Rahman Limbo, pejuang kemerdekaan. Bacalah sejarah-sejarah siapa pun tuan-tuan, qiyam ini menjadi kekuatan orang yang berjuang. Kena buat. Dan memang tuan-tuan, saya dah jumpa beberapa orang yang memang jadi kelaziman mereka berqiyam. Kalau kita tanya pengalaman mereka, mengantuk tak? Mengantuk mula je. Dan selepas itu dia akan jadi mendarah daging, dia bagi. Saya ni mengantuk lagi, tapi mengedur dekat dia. Itu bermaksud dia tak mendarah daging. Lagi buat sampai ke tahap hilang. Tak ada dah. Mengantuk tu semua tak ada dah. Letih pun tak ada. Kita akan dapat sebagaimana Allah anugerah kepada sahabat-sahabat Nabi yang boleh berqiyam di malam hari, siang perang. Malam qiyam, siang perang. Kita kalau malam qiyam tuan, tidur sedang, tidur di pejabat sedang. Nampak mengantuk orang ni? Allah semalam dia kata 20 rakaat dapat. Kan? Pasal letih. Nabang kata tak biasa. Tapi kalau dia biasa, insya-Allah yang disebut di dalam kitab-kitab, Allah anugerah kepada hamba dia yang terpilih. Baik, kemudian Nabi baca ayat ni. Qala thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Jadi kita akan baca ayat tu. Kata Muaz, kemudian dibaca oleh Nabi SAW akan ayat Quran yang menunjukkan atas kelebihan bangun sembahyang tengah malam, iaitu ayat yang kita dah baca dalam pagi Jumaat tu, sembahyang subuh. Sujud sajadah yang kita dah buat dan sebagainya. Ada ayat ni daripada surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya, apa maksud tatajafa junubuhum 'anil madaji'? Renggang rusuk mereka itu dari tempat-tempat tidurnya. Yakni bangkit mereka itu meninggalkan tempat tidurnya, hal keadaannya berdoa mereka itu kepada Tuhannya dan menyembahnya. Bangkit tengah-tengah malam, orang tengah tidur, kita bangkit. Dan tuan-tuan, Nabi bangga dengan umat dia akhir zaman ni. Dan dalam hadis pun sebut Nabi bangga dengan umat dia di akhir zaman. Bila Nabi tanya kepada sahabat-sahabat Nabi, tahukah kamu siapakah umat-umat aku yang terpilih? Dan di kalangan sahabat kata, tentulah kami yang hidup di zaman kamu masih hidup ya Rasulullah. Kami ikut dengan kamu wahai Tuhan, wahai Rasulullah. Nabi kata, dah, umat-umat aku yang hebat ialah umat aku yang duduk di akhir zaman.
Waktu manusia semua hancur, orang lain semua dengan lara mereka, tiba-tiba mereka pulih beribadah, mereka pulih pegang kuat dengan Islam mereka. Apatah lagi tuan-tuan kalau kita baca hadis yang ni, pulih pula di tengah-tengah malam sedap-sedap nak tidur. Zaman lah tuan-tuan, nak cari rumah tak ada, tilang membayar.